Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafiqah binti Arsyad, nombor kad matrik C17A0158. Pada hari ini akan membentangkan kajian kes saya yang bertajuk penggunaan medium campuran animasi 2D dan stop motion dalam iklan mempromosikan produk keluaran syarikat Fizi Creative Labs Sdn Bhd. Perkembangan dunia teknologi pada masa kini berkembang semakin pesat. Teknologi digital telah mendapat kekuatan baru dalam proses pemasaran sesuatu produk untuk sesebuah syarikat. Terdapat pelbagai teknik penghasilan video pemasaran yang telah digunakan oleh kebanyakan syarikat pada masa kini bagi menimbulkan kelainan dan menarik mata audiens supaya tertarik dengan produk mereka. Periklanan sangat penting dalam sesebuah perniagaan kerana melalui periklanan, perusahaan dapat memperkenalkan produk mereka kepada khalayak ramai dan berkembang dengan lebih maju. Namun begitu, teknik periklanan sangatlah penting bagi mempengaruhi audiens supaya tertarik dengan produk mereka. Oleh itu, pada masa kini kita dapat lihat banyak teknik periklanan telah digunapakai di laman Facebook seperti Facebook, Instagram dan YouTube. Antaranya ialah menggunakan poster digital, membuat grafik, dan yang paling terkini adalah menggunakan teknik filem, short film dengan memasukkan unsur dan kelebihan produk dalam dialog mereka. Di samping itu, terdapat juga banyak iklan yang menggunakan media animasi sebagai medium untuk menyampaikan maklumat. Hal ini kerana ada yang berpendapat bahawa animasi adalah merupakan satu medium yang sesuai untuk dijadikan sebagai medium komunikasi kerana dengan adanya animasi, maklumat dapat disampaikan dengan lebih jelas dan teliti. Dalam kajian ini, terdapat juga permasalahan kajian. Syarikat tersebut tidak mempelbagaikan teknik pemasaran yang berunsurkan animasi dan hanya tertumpu kepada digital poster yang dimuat naik melalui aplikasi Facebook dan Instagram sahaja. Selain itu, syarikat juga ada memuat naik sedikit maklumat berkaitan dengan syarikat dan produk yang dikeluarkan oleh syarikat tersebut di dalam website syarikat mereka. Tetapi maklumat yang dipaparkan juga tidak menarik, bahkan ada maklumat yang tidak lengkap. Hal ini telah menyebabkan pengguna ataupun masyarakat tidak yakin dengan produk yang dikeluarkan oleh syarikat mereka. Pada bahagian latar belakang kajian pula, kajian ini ditulis oleh pengkaji adalah mengandai media animasi campuran 2D dan stop motion dalam pembuatan iklan untuk mempromosikan produk. Kajian mengenai animasi 2D dan stop motion telah banyak ditulis oleh pengkaji-pengkaji sebelum ini. Namun, kajian tersebut adalah berasingan menyebabkan fakta berkaitan animasi tersebut tidak digabungkan menjadi satu naskah. Kajian-kajian ini juga dilakukan untuk mengenal pasti tahap keberkesanan sekaligus menyokong teori-teori yang sedia ada berkaitan dengan medium animasi campuran 2D dan stop motion dalam video mempromosikan produk keluaran syarikat Fizi Creative Labs Sdn Bhd. Objektif bagi kajian ini adalah mendedahkan kepada syarikat Fizi Creative Labs Sdn Bhd bahawa terdapat banyak lagi cara untuk mempromosikan produk keluaran mereka. Selain itu, menjelaskan kepada syarikat Fizi Creative Labs Sdn Bhd bahawa video animasi gabungan 2D dan stop motion sesuai digunakan untuk mempromosikan produk keluaran mereka. Dan yang terakhir adalah menghasilkan kelainan dalam penghasilan video pemasaran produk, iaitu menggunakan teknik gabungan stop motion dan animasi 2D agar video yang bakal dihasilkan menarik dan menimbulkan kelainan dalam teknik pemasaran produk pada masa kini. Bagi bahagian persoalan kajian pula, adakah video gabungan media stop motion dan animasi 2D sesuai untuk dijadikan media mempromosikan produk?
Dan yang kedua adalah, adakah video gabungan medium stop motion dan animasi 2D ini mampu untuk menarik minat pelanggan dan sesuai untuk dipertontonkan sebagai media mempromosikan produk. Dan yang terakhir adalah, sejauh manakah penerimaan orang ramai terhadap video pemasaran yang menggunakan teknik animasi. Pada bahagian skop kajian pula, pengkaji akan mendedahkan kepada syarikat Fizi Creative Lab Sdn Bhd bahawa teknik penghasilan video pemasaran menggunakan teknik gabungan medium stop motion dan animasi 2D adalah satu teknik pemasaran yang boleh mempromosikan produk mereka. Dan yang kedua adalah memberi kesedaran kepada pengusaha perniagaan bahawa animasi adalah platform terbaik untuk membuat iklan mempromosikan produk. Dan yang ketiga adalah, pengkaji akan menghasilkan sebuah video pemasaran produk di mana semasa menghasilkan video tersebut, pengkaji akan mengaplikasikan teknik gabungan medium stop motion dan animasi 2D. Pada bahagian kepentingan kajian pula, kajian ini telah memberi manfaat kepada pengkaji kerana dapat menambah ilmu pengetahuan berkaitan tajuk kajian yang dijalankan. Seterusnya, telah memberi manfaat kepada institusi pengajian tinggi dan pelajar untuk mereka menjadikan kajian ini sebagai sumber rujukan untuk membuat kajian pada masa hadapan. Seterusnya, kajian ini juga telah memberi manfaat kepada sektor perniagaan dan industri digital. Seterusnya, dengan adanya kajian ini, sektor-sektor perindustrian dapat memperbagaikan teknik pemasaran produk mereka pada masa hadapan, terutamanya syarikat Fizi Creative Lab Sdn Bhd. Seterusnya, kita beralih kepada sorutan kajian, iaitu bab 2. Melalui kajian ini, pengkaji juga telah mencari kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan kajian ini, iaitu yang pertama ialah definisi iklan menurut Criantono pada tahun 2006 menyatakan bahawa iklan merupakan bentuk komunikasi non-personal yang menjual pesan-pesan secara persuasif dari sponsor yang jelas guna untuk mempengaruhi orang agar membeli produk dengan membayar media yang digunakan. Seterusnya, iklan juga memiliki beberapa fungsi menurut Shim pada tahun 2003. Menjelaskan terdapat 4 fungsi periklanannya, iaitu informing, persuading, reminding dan adding value. Seterusnya, menurut Asauri pada tahun 2013, strategi pemasaran merupakan serangkaian tujuan dan sasaran kebijakan dan aturan yang memberi arah kepada usaha-usaha pemasaran perusahaan dari waktu ke waktu pada masing-masing tingkatan dan acuan serta lokasinya, terutama sebagai tanggapan perusahaan dalam menghadapi lingkungan dan keadaan persaingan yang selalu berubah. Seterusnya, menurut Reza pada tahun 2016 pula, komunikasi pemasaran merupakan inti dalam sebuah perusahaan untuk memanfaatkan satu strategi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam mempertahankan serta mengembangkan perniagaan. Dalam penyelidikan yang bertajuk keberkesanan penggunaan animasi dalam iklan ulasan literature pula, animasi banyak digunakan kerana daya tarikan dan kemampuan untuk menarik khalayak ramai kerana ia tidak lagi terhad kepada golongan kanak-kanak sahaja, malahan lebih popular di kalangan orang dewasa, menurut Gold dan Opaday pada tahun 2017. Hal ini dapat kita simpulkan bahawa animasi pada masa kini bukan sahaja sebagai hiburan, malah digunakan juga dalam platform untuk menyampaikan maklumat. Seterusnya kita beralih pula kepada kajian lain yang bertajuk kepentingan animasi sebagai kaedah visual dalam periklanan. Menurut Sharma pada tahun 2016 berkata, animasi digunakan oleh syarikat untuk buat iklan kerana animasi unik, bergaya, menarik dan kurang membosankan jika dibandingkan dengan pengembaraan manusia sebenar. Hal ini kita juga boleh kaitkan dengan karakter yang dihasilkan dalam video animasi tersebut. Karakter-karakter yang perlu dihasilkan dalam video mempromosikan produk haruslah menarik dan mempunyai gabungan warna yang menarik.
Seterusnya kita beralih pula kepada bab 3 iaitu metodologi kajian. Reka bentuk kajian. Pengkaji akan menghasilkan video campuran animasi 2D dan stop motion dalam iklan mempromosikan produk keluaran syarikat Fizi Creative Lab Sdn Bhd. Kaedah yang digunakan dalam kajian ini adalah kaedah kuantitatif, iaitu kaedah yang menggunakan borang soal selidik dan pemerhatian. Seterusnya, pengkaji akan menggunakan kaedah kajian kuantitatif. Pengkaji beranggapan bahawa kaedah ini amat bersesuaian dengan tajuk kajian tersebut. Kuantitatif ini terbahagi kepada dua, iaitu data primer dan sekunder. Data primer, pengkaji akan menghasilkan borang soal selidik di Google Form dan seterusnya akan diedarkan kepada responden melalui aplikasi WhatsApp. Seterusnya, melalui borang soal selidik tersebut, pengkaji akan menganalisis data tersebut dan menjadikan bentuk statistik dan graf. Seterusnya, pengkaji juga akan pada bahagian data sekunder pula, pengkaji akan menggunakan sumber perpustakaan dan internet. Pada sumber perpustakaan, pengkaji akan mencari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan tajuk kajian, buku dan majalah. Kemudian, melalui internet pula, pengkaji akan mencari jurnal-jurnal juga yang berkaitan dengan kajian tersebut serta mencari rujukan seperti di Blogspot dan di laman sesawang yang berkaitan dengan animasi 2D dan stop motion. Seterusnya, kita beralih kepada bahagian yang terakhir iaitu analisis data. Menurut Leslie J. Mollion pada tahun 2002 dan Taylor pada tahun 1975, pengertian analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam bentuk satu pola, kategori dan satu uraian dasar. Analisis data mempunyai dua jenis, iaitu analisis data secara deskriptif dan analisis data secara inferensial. Pada kajian ini, pengkaji akan menggunakan jenis analisis secara deskriptif.